Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Saya Rizal daripada Ayo Bangkit. So untuk session ni saya nak share benda-benda, beberapa perkara yang kesilapan yang selalu dilakukan oleh beginner, orang yang baru nak mula untuk beroperasi secara online, sama ada kedai online ataupun untuk membuat jualan secara online. Jadi saya nak sentuh berkait dengan 3 benda lah. Yang pertama sekali, ramai usahawan, ramai peniaga di luar sana, bila dia buat website ataupun bila dia buat aplikasi mobile ataupun bila dia buat sistem, expectation ataupun harapan dia adalah macam dia beli handphone 3310. Macam dia beli handphone 3310, beli sekali boleh terus pakai sampai bila-bila. Tapi sebenarnya bila kita buat aplikasi online, kita buat sistem online ataupun kita buat website, kita panggil ni digital asset lah. Kita panggil digital asset untuk mudahkan, untuk mudah faham. Dia ibarat kita membeli sebuah handphone moden, sebuah smartphone. Jadi bila kita beli smartphone, kita akan ada regular update, betul tak? Kita kena buat update. Aplikasi akan memerlukan update dari semasa ke semasa kan. Jadi sama juga dengan digital asset kita, dia akan memerlukan update dari semasa ke semasa. Jadi penting untuk usahawan, peniaga dan pengusaha di luar sana ambil tahu serba sedikit berkaitan dengan digital asset tuan-tuan dan puan-puan. Berkaitan dengan digital asset tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan cuba bayangkan, katakanlah handphone yang kita beli ni, setiap kali kita nak update, kita pergi ke kedai. Kita nak update, kita kena pergi ke kedai. Kan dah jadi mahal kan? Maksudnya setiap kali nak update kena belanja RM30, RM40. Kalau update tu tiap-tiap minggu, dah berapa? 80, 160 sebulan kan? Itu kena pula ada berpuluh-puluh apps kat dalam handphone kita kan? Kan dah jadi mahal kan? Betul tak? Jadi sebab tu di dalam setiap latihan kami ataupun di dalam setiap installation sistem untuk pelanggan-pelanggan, kita akan pastikan kita explain dulu the big picture untuk bagi tuan-tuan dan puan-puan peserta kita, pengusaha, usahawan dan peniaga faham macam mana nak guna digital asset ni dan macam mana nak maintain digital asset ni walaupun tanpa seorang pakar IT supaya apa? Supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat membuat sebarang perubahan ataupun update yang tidak memerlukan kepakaran yang terlalu tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat sendiri, jadi boleh jimatkan kos. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin hire third party ataupun external consultant, contohnya macam kami kan, bukan untuk buat benda yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh buat sendiri kan. Kalau yang dah biasa dah pernah menggunakan sistem kan, dah ada website dan apps, tuan-tuan dan puan-puan tahu kan, kadang nak buat small changes kepada kita punya digital asset ni kena bayar. Nak tukar gambar kena bayar, nak tukar content kena bayar, nak tambah link, nak tambah button, semua benda nak kena bayar. Sedangkan perkara-perkara asas macam ni kita boleh buat sendiri sebenarnya. Kita boleh buat sendiri ataupun kita boleh train staff kita untuk buatkan benda ni untuk kita. Okay, so ini benda yang pertama. Maknanya kami punya pendekatan adalah untuk memastikan bila tuan-tuan dan puan-puan memiliki digital asset, tuan-tuan dan puan-puan faham macam mana, bukan hanya macam mana nak guna, tetapi macam mana nak jaga juga sistem-sistem ni. Sebab apa kebanyakan sistem-sistem zaman sekarang, terutama bagi mereka yang dah biasa menggunakan Facebook, smartphone kan, paling kurang pandai buka komputer kan. Kena pula dengan COVID ni, ramai yang work from home kan, PKPD yang belajar daripada rumah kan, belajar daripada rumah. Jadi kemahiran IT secara langsung, kemahiran IT ramai orang sebenarnya dah meningkat banyak. Jadi banyak basic function, basic updates pada sistem ni sebenarnya kita boleh buat sendiri. Kami punya matlamat adalah supaya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan bekerja sama dengan expert ataupun pakar di luar sana, dia bukan 1 campur 1 hasil jadi 2, dia jadi added value. Kita nak 1 campur 1 jadi 5, jadi 10. Jadi benda ni hanya boleh berlaku sekiranya kita betul-betul hire external consultant, external expert, pakar untuk buat kerja added value dan bukan benda-benda asas seperti sistem maintenance. Jadi itu first point yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan.
Okey, jadi secara tidak langsung bila kita faham sedikit sebanyak macam mana digital asset kita ni berfungsi, bila kita faham big picture bila kita faham big picture dalam penggunaan aset-aset digital ni, kita dapat apa ni membentuk sebuah roadmap sebuah roadmap untuk kita punya digital asset ni sebab buat masa ni sekarang ramai orang di luar sana dia guna pelbagai medium dia menggunakan pelbagai medium. Contoh untuk buat marketing ada yang guna Facebook, ada yang guna Instagram, ada yang guna YouTube, ada yang guna TikTok kan. Dia tengok orang guna TikTok, dia pun nak buat guna TikTok. Dia tengok orang buat Facebook, dia pun buat pakai Facebook. Dia tengok orang pakai Instagram, dia pun buat pakai Instagram. Maknanya tak ada satu gerak kerja, tak ada satu framework untuk memastikan digital asset ni sebenarnya bergerak seiring, bergerak bersama-sama. Maknanya sebenarnya katalah contoh kita ada FB, kita ada Instagram, kita ada website, kita ada mobile app. Sepatutnya semua digital asset kita ni saling bantu membantu antara satu sama lain saling bantu membantu di antara satu sama lain sebagai contoh, kalau kita ada social media, kita perlu pastikan maknanya kalau kita membuat marketing di social media kita juga membantu untuk pelanggan kita, customer kita untuk membuat pesanan, pembelian, order ataupun sebagai contoh sekiranya kita menggunakan Instagram ataupun YouTube, kita buat konten kita kena pastikan yang kita pakai ni menyumbang kepada main customer channel kita. Jadi kita kena kenal pasti, contoh main customer kita duduk di mana, customer kita, kebanyakan customer kita ni duduk di mana, di manakah main marketing channel kita tak salah untuk kita guna pelbagai medium ni sebagai contoh YouTube, TikTok, Instagram kan, apa lagi tak tahulah, Twitter kan, lepas ni mungkin lebih banyak social media dan sebagainya. Cuma kita kena identify kita punya main customer channel kita, dan lain-lain medium ni bertindak sebagai supplementary channel yang akan menyumbang kepada kita punya main customer channel kita. Pada masa yang sama, kita kena pastikan juga digital asset kita ni yang manakah yang akan menjadi teras kepada business model kita apabila kita beroperasi secara online macam mana nak identify, biasanya kami akan terangkanlah apa beza. Contoh ada peniaga yang berniaga dekat Shopee, Lazada, eBay kan, ataupun dekat website sendiri. Apakah perbezaan antara berniaga melalui platform-platform ni jadi bila kita tahu apa manfaat berniaga dekat pelbagai platform berbeza-beza ni, apa perbezaan dia, apa kekurangan dia dan sebagainya, jadi barulah kita dapat identify kita punya main digital asset kita punya core asset kita Alright, kenapa kita nak identify core asset kita? Supaya sama juga konsep macam marketing channel tadi, semua aset-aset digital kita yang lain ni tadi akan menyumbang kepada growth, kejayaan kita punya main digital asset kita ni tadi menyumbang kepada kejayaan main digital asset kita ni tadi antara okey, lepas tu lagi satu contoh katalah tuan-tuan dan puan-puan ada yang dah ada physical premise kedai kan, pejabat dan sebagainya. Sebenarnya kita boleh juga kita sebenarnya ada kebaikannya bila kita dapat integrasikan digital asset kita dengan physical asset kita antara contoh-contoh terbaik yang berjaya, perniagaan yang berjaya melakukan benda ni ialah Apple syarikat Apple, dan kalau dekat Malaysia dekat kita punya local market AirAsia kita boleh tengok macam mana sebuah perniagaan fizikal airline, tapi pada masa yang sama dia dapat satukan the physical aspect of the business dengan the digital aspect of the business, sehingga kan ketika apabila COVID melanda dia punya CEO dia punya the owner of the company ada plan untuk pivot, ataupun maknanya ada plan untuk digital first, untuk digitizekan untuk utamakan aspek digital perniagaan tu dulu berbanding dengan aspek fizikal dia. Berbandingan dulu dia punya main driver of the business is actually the physical asset of the business kan, tetapi disebabkan physical asset of the business dengan digital asset of the business tu memang sebelum dah saling bekerjasama, jadi dia tidak mempunyai masalah dia tidak mempunyai masalah untuk pivot the business bila keadaan itu memerlukan
Jadi aspek ketiga adalah saya nak tekankan betapa pentingnya sebenarnya ada roadmap ni. Sebab roadmap ni akan menentukan bagaimana kita buat kerja kita dalam nak mendigitalkan operasi bisnes kita. Contoh yang bisnes yang berpremis sebelum ni, macam mana dia nak beroperasi secara online kan, dan peniaga-peniaga yang memang fully online sebelum ni, mana aset digital yang nak diutamakan dulu kan, media mana nak diutamakan dulu, dan sekiranya berlaku perubahan macam mana nak berdepan dengan perubahan ni. Saya bagi satu contoh macam handphone kita, update dia agak kerap kan. Aplikasi tu update dia agak kerap, boleh jadi seminggu sekali ke sebulan sekali dan sebagainya. Tapi mudah kata setiap bulan mesti akan ada update pada phone kita. Sebenarnya benda yang sama juga berlaku pada setiap medium digital asset ni tadi contoh macam marketing channel kita di social media macam Facebook, Instagram ni dia ada sistem di belakangnya kita panggil algoritma. Jadi algoritma ni yang akan menentukan bagaimana marketing kita ni disampaikan kepada kita punya target audience, kepada customer kita. Jadi algoritma ni dia sering berubah dari semasa ke semasa mengikut keadaan. Macam dulu mula-mula waktu Facebook baru nak mula, dia mudahkan. Jadi orang post semua orang boleh nampak. Senang kata, kalau nak pastikan ramai orang nampak, kita kerapkan kita punya posting. Tapi benda tu menyebabkan berlaku lambakan konten di Facebook sebagai contoh kan. Jadi apa yang Facebook buat, dia tambah lagi beberapa kriteria sebelum dia benarkan apa yang kita post, benda yang kita nak sampaikan kepada customer kita tu dibenarkan untuk keluar. Kita panggil reach, untuk keluar. Berapa lama to first engagement, how long does it take for the first engagement to happen selepas kita membuat sesuatu posting sebagai contoh. Lepas tu dia kira pula daripada engagement tu berapa dikira sebagai qualified engagement, mutu, quality of engagement dan sebagainya sebelum dia benarkan untuk kita punya posting tu pergi dengan lebih jauh. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan yang biasa pakai Facebook dan sebagainya kan, kalau tengok sekarang kalau kita post dekat FB page kan, memang kita post, kita baca, kita tengok, kita seorang-seorang tengok kan. Dekat personal profile pun sama, dulu post biasanya kira 30-40 likes boleh dapat kan, komen kan dan sebagainya. Sekarang kita post, kalau dulu 30-40, sekarang mungkin dapat dalam 10, 5, 20 kan. Kadang-kadang dia lagi kurang daripada tu pun ada kan. Sama juga di Instagram dulu bila algoritma bila reach di Facebook menurun, ramai orang pergi ke Instagram. Sebab waktu tu Instagram baru naik. Jadi owner Instagram dulu Facebook juga, sekarang Facebook juga kan. Dia sama, dia benarkan, dia mudahkan bila kita post tu senang untuk ramai orang lihat, senang untuk ramai orang dapat lihat. Tapi bila dah ramai, dah banyak konten dekat dalam Instagram tu, dia pun mula ubah dia punya algoritma dan letakkan beberapa kriteria tambahan, banyak kriteria. Jadi bila lagi banyak kriteria, lagi bertambah kriteria, dia jadi lagi susah untuk kita reach ke target audience kita. Lepas tu kemudiannya sekarang TikTok kan, TikTok pun orang baru nak naik. Jadi semua orang pun banyak beralih pergi ke TikTok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak kan bagaimana sekiranya kita tak ada roadmap yang betul, kita akan lompat daripada platform ke platform yang lain jadi benda ni satu kerugian sebab kita dah buat kerja, mula kata contoh di Facebook, dia dah jadi satu aset kepada kita. Tapi lepas tu sebab kita tak faham the big picture dan kita tak ada roadmap, bila reach kita menurun, kita pun lompat tukar ke Instagram kan. Lepas tu mula Instagram okey, lepas tu bila Instagram tak okey, kita lompat pula pergi ke TikTok kan. Bak kata seorang brother, dia kata tuan-tuan dan puan-puan, korang ni misi masa lapang ke berniaga kan, nak buat duit ke nak misi masa lapang, lebih kurang lah macam tu lah. Bukan saya cakap, dia kata, brother ni cakap kan. Jadi kita bila kita business, of course kita nak something yang kita build hari ni dia boleh membantu menjana sales secara berterusan pada masa-masa yang akan datang. Jadi kalau kita build satu aset, kita work on satu aset, dan aset tu cuma boleh menyumbang kepada sales kita selama 3 bulan. Lepas 3 bulan kena cari pula digital asset baru, lagi 3 bulan kita kena refresh lagi dan sebagainya. Jadi benda ni akan menyukarkan untuk kita pergi jauh, dan sukar untuk kita membesarkan kita punya online presence kita secara sustainable. Jadi contoh dalam sejuta orang mungkin 1000 je yang berjaya untuk melepasi hurdle ni. Disebabkan apa? Resources dari segi cost, dari segi knowledge,
cost, knowledge dan masa jadi apa yang kami cuba buat kami cuba buat adalah untuk cuba menurunkan cost untuk buat semua benda ni. Kedua, kita cuba pool resources maknanya bila kita share, kita walk through kita punya bersama-sama dengan peserta kita ataupun dengan pengusaha-pengusaha, kefahaman tu akan membantu mereka untuk manage resource mereka dengan lebih baik maknanya ada benda yang dia orang dah boleh buat in-house, tak perlu buat tak perlu outsource sebagai contoh kan. Dan lastly of course time. Bila kita dah faham digital asset yang kita pakai, kita boleh buat in-house training sebab benda ni continuous development dan tak semestinya kita terus start terus terror kita selain daripada roadmap, kita akan explain dekat dalam roadmap ni apa yang level beginner, apa yang level intermediate, apa yang level advance kan. Dan selalunya of course kita akan mula dekat level beginner kan. Ramai orang dia terus nak lompat ke level advance. Bila dia terus lompat ke level advance, dia punya learning curve ni tinggi, jadi susah dan kita rasa seolah-olah kita tak boleh buat dan kita perlu bantuan daripada orang luar kan. Jadi itu pentingnya kefahaman tu. Pentingnya kefahaman supaya kita tak buat benda secara membabi buta kita nak, kalau boleh orang faham apa yang mereka buat supaya diorang dapat tuan-tuan dan puan-puan, usahawan-usahawan, pengusaha-pengusaha, peniaga-peniaga dapat faham. Bila dapat faham, kita dapat mengurus kita punya sumber kita yang terhad dari segi masa kita, cost kan, dan resources, manpower dan sebagainya. Setakat tu je rasanya, insya-Allah dengan 3 poin ni sekiranya tuan-tuan dan puan-puan cakna, ambil perhatian, tuan-tuan dan puan-puan dapat jimat banyak masa dan duit daripada terbazir begitu sahaja sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat. Assalamualaikum.